inilah yang menyebabkan QM, okey. Inilah yang menyebabkan QM, dan kat sini korang belajar apa yang di sebalik QM tu, okey. Apa yang di sebalik QM. Dia QM lah, HNS lah, apa semua benda yang sama, double top, triple bottom dan sebagainya, benda-benda yang sama Sebenarnya everything is a breakout. Okey. Dengar cakap saya, breakout ini adalah bahasa candlestick. Bahasa candlestick. Bahasa candlestick. Dia bila berlaku breakout ni, dia memberitahu kita sesuatu. Dia memberitahu kita arah, dia memberitahu kita reversal, continuation dan macam-macam perkara lagi. Breakout ni sangat-sangat penting, dan bagi saya, kalau awak nak mula belajar trading, bila awak mula dengan breakout, awak buat satu langkah yang betul. Awak takkan buat langkah-langkah yang silap. So belajar breakout. So pagi tadi kita start dengan kenal structure buy dan structure sell. Kita belajar untuk kenal structure buy dan structure sell. Kita recap sikit. So untuk tahu structure buy atau structure sell ni, kita kena detect, untuk dia membentuk satu structure, dia perlu ada dua elemen penting. So dia kena ada, yang pertama adalah level. Kena ada level, dan kemudian dia kena ada action. Kena ada level, kena ada action, baru dia jadi satu structure. Sama ada structure buy ataupun structure sell. So untuk jadi structure buy, dia perlu ada satu level strong resistance. Strong resistance. Siapa yang tak hadir pagi tadi, korang boleh screenshot dulu. Nanti korang tengok balik. Dia perlu ada satu level strong resistance. Pertama kita cerita level dulu. Level strong resistance tu adalah bila bila kita ada satu resistance yang memecahkan support sebelum dia. Satu resistance yang memecahkan structure support sebelum dia. So itu adalah level strong resistance. Itu yang pertama, itu elemen yang pertama. Yang kedua adalah action. Action tu adalah breakout. Breakout ni adalah price action. So bila dia berlaku breakout, dia memberitahu kita, bila dia break resistance, dia memberitahu kita, kita price, bro, aku nak naik. Dia bagi tahu aku nak naik. Bila dia pecah ni, dia bagi tahu dia nak naik. So kita refer nota kita. Tengok dulu. Buka dulu nota. Jangan sombong-sombong. Saya bagi percuma saja. Buka dulu nota. So breakout theory ni, dia basically dia menjelaskan fasa-fasa yang berlaku dalam market. Fasa-fasa yang berlaku dalam market selepas ataupun during breakout. So dia ada tiga fasa. Kena ingat. So fasa yang pertama adalah fasa breakout. Kita akan bermula, everything akan bermula pada breakout. Pada breakout. Breakout apa? Breakout strong resistance dan strong support. Dua benda tu. So breakout. Fasa yang kedua adalah pullback. Dan fasa yang ketiga adalah trending. Dia ada tiga fasa. Kemudian part 2 dia ada, selagi tidak berlaku breakout ni, ini nanti. So dia ada tiga fasa. Breakout, pullback dan trending. So kita tengok pagi tadi punya cerita. Kita recap balik. So ini adalah fasa breakout. Ini yang fasa yang pertama. So bila dia buat breakout ni, dia membentuk satu structure buy. Sebab dia dah ada level dan dia dah ada action. So dia jadi satu structure buy. So dekat nota kita tadi, dia dah cerita bila berlaku breakout, akan berlaku pullback. Pullback ke mana? Ke support yang memecahkan resistance, strong resistance tadi. Sekarang ni dalam kes ni, support dia kat bawah. Dia akan pullback ke bawah. Kalau support ni ada kat tengah-tengah, dia akan pullback ke tengah. Kalau support ni ada di atas, di atas ni ada satu support yang memecahkan dia, so dia akan pullback di atas saja. Dia tak akan sampai bawah. So dia akan ada fasa pullback, dan dia ada fasa trending. So dengan adanya fasa-fasa ni, kita tahu bila masa kita nak lawan trend, kita nak lawan trend masa pullback, dan kita tahu bila kita nak join balik the trend, bila kita nak ikut balik trend sewaktu berlaku trending. Sewaktu berlaku trending. So kita tahu, kita faham ada fasa-fasa yang tertentu berlaku dalam market selepas berlakunya breakout. Kena ingat benda tu. So ini saya pergi secara laju lah. Saya pergi secara laju sebab benda ni kita dah cerita panjang lebar pagi tadi. So malam ni saya nak move forward. Saya nak pergi ke subtopik seterusnya. Boleh Kenari Putih, waalaikumsalam. Terima kasih Abedi. Dia cuba nak menaikkan saya ke FYP. Alright. So ini pagi tadi strong resistance.
So malam ni saya nak buat apa? Malam ni saya nak cerita apa? Malam ni saya nak cerita berkenaan dengan market structure. Okay? Kita nak belajar market structure malam ni market structure. Supaya korang tak tersesat jalan. Okay? Market structure tu penting. Jap, tengok jap. Oh, dah kena BE dah position saya dah kena break even. Siapa yang sell tadi, tahniah tadi yang saya nampak Papa Afkar ada sell tahniah. Okay. So saya punya position dah kena break even. Okay. So saya akan tunggulah the next position next position. Alright. So setakat ni tak ada lagi. Jap. Sebelum kita proceed, kita nak monitor satu area satu area. Tak ada, biarlah. Okay, saya akan biar saja Okay, right, kita sambung market structure. Okay, market structure. Apa itu market structure? Selalu kita dengar market structure, tapi apakah itu market structure? So kita punya tajuk malam ni adalah market structure. Okay, kena tahu benda ni. Ini sangat-sangat penting supaya korang tak tercedok. Supaya korang tak tercedok. Okay, so market structure. Okay, right. Jom. Market structure tu apa? Basically market structure tu apa? Market structure tu adalah bentuk pergerakan harga. Okay, bentuk pergerakan harga. Siapa yang buka buku nota sekarang boleh salin So market structure adalah tak keluar pula. Adalah bentuk pergerakan harga. Settle kat situ je. Bentuk pergerakan harga. Tak payah nak cerita memanjang. So dia adalah bentuk pergerakan harga. Cukup tak payah nak cerita memanjang. Ini dia punya definition sampai separuh muka surat. Itu ialah dalam buku boleh lah tapi untuk aplikasi kita trader ni mungkin tak berapa sesuai bila terlalu complicated sangat. Okay, so bentuk pergerakan harga. Okay, so dia ada berapa bentuk? Secara basic ni dia ada 3 bentuk. Okay, dia ada 3 bentuk. Bentuk apa? Dia ada uptrend ataupun yang panggil trend bentuk trend. So dia ada uptrend, dia ada downtrend. Okay, dan dia ada sideways. Sideways. Okay, boleh. So kalau korang tengok chart, buka chart kan. Sorry, saya bagi korang masa sikit nak salin. Okay, market structure. Okay. So ada, bila korang buka chart, korang akan nampak 3 corak ini, 3 pola lah, kita sebut pola pergerakan harga. Korang akan nampak 3 pola pergerakan harga, iaitu uptrend, okay, downtrend dan sideways. Korang akan nampak 3 benda ni. Okay? Dan 3 benda ni korang kena kenal ciri-ciri dia, syarat-syarat wajib dan haram dia, supaya korang tak tercedok. Okay? Kena tahu, kena kenal So dekat sini bila korang tahu market structure, bila korang ada satu knowledge understanding regarding market structure, korang akan dapat detect continuation. Okay? Korang akan dapat detect reversal, dan benda tu sangat membantu So penting market structure ni. Okay? Nanti saya akan, untuk market structure ni saya akan cerita benda yang ramai tak share. Okay? Ramai tak share. So nak dengar korang tunggu Nak dengar korang boleh tunggu. Okay, alright. So kita boleh tengok kat sini. Okay, untuk uptrend Okay, korang boleh tengok kat sini. Nampak tak? Ini contoh pola uptrend. Okay, ini contoh pola uptrend. Okay, dia basically dia nampak menaik lah. Dia nampak menaik. So that is uptrend lah. Tapi contoh ni mungkin tak clear sangat lah. Saya nak tunjuk bentuk sajalah, bentuk saja. So this one is uptrend. Okay, this one is uptrend. Korang boleh nampak dia punya pola menaik nampak dia punya pola menaik. Okay, itu contoh-contoh uptrend. Okay, tak nampak line ni. Sorry geng, saya punya kamera tak berapa bagus. saya punya kamera tak berapa bagus. Okay, so ini contoh untuk uptrend lah. Contoh untuk uptrend. Okay, contoh pola uptrend. Ini bentuk pergerakan harga. So pergerakan dia macam mana? Pergerakan dia uptrend. Okay, so ini adalah dia. Ini adalah dia. So ini adalah structure market, bentuk pergerakan harga. Settle. Sampai situ saja. Tak perlu nak panjang-panjang cerita.
Kadang-kadang ada orang saja suka panjang-panjang cerita nak nampak pandai. Nak nampak pandai. Jadi bila orang dengar macam bapak susah. So tak payah panjang-panjang, tak kat situ saja. Okey. Contoh lagi, ini uptrend ini contoh uptrend. So dia basically dia adalah pergerakan menaik. Itu saja. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Kejap lagi kita go through So uptrend. Okey, contoh downtrend pula. Kita tengok contoh downtrend. Mana contoh downtrend? Okey, sini satu contoh yang baik Ini satu contoh downtrend. Okey, ini adalah pola pergerakan harga ke bawah. Okey, downtrend. Orang putih panggil downtrend. Okey. Downtrend. Ini contoh dia clear nampak dia menurun. So this one is pola harga, bentuk harga. Okey, pola harga. Orang Melayu panggil pola harga lah. Orang putih panggil trend. Benda yang sama. Boleh. Downtrend. Mana lagi contoh downtrend saya nak tunjuk kat korang. Okey, contoh yang downtrend nampak cantik. Nampak sangat-sangat clear contoh dia. Kau nampak tak? Ini harga dia bergerak ke bawah. Okey, harga dia bergerak ke bawah. Okay, dia nampak dia bergerak ke bawah, bam turun, sangat-sangat clear. Okay, sangat-sangat clear. Uptrend kena tengok support ke. Okay, untuk syarat-syarat dia sekejap lagi kita go through Okay, so ini adalah syarat-syarat dia. Pola-pola dia. Ini contoh lagi. Ini contoh downtrend lagi dia downtrend. Tak apalah, kita tak payahlah nak detail sangat. Kita tak payah nak detail sangat. Dia adalah downtrend. Okey. Begitu. Okey. Contohlah, itu contohlah. Okey, boleh sideways. Satu lagi, yang ketiga adalah sideways. Okey. Ngam-ngam depan mata ngam-ngam depan mata. So ini adalah sideways. Ini adalah contoh sideways nampak? Dia naik pun tidak, turun pun tidak. Dia main dalam satu range saja sampai berlaku breakout. Okey. Sampai berlaku breakout. So ini adalah contoh sideways. Ini contoh yang cantik sideways. So ini adalah tempat-tempat yang bahaya untuk trader masuk lah. Biasa sideways ni sebab dia tak ada arah tau. Dia tak ada arah, sebab tu dia sideways. So bila tak ada arah ni, orang buy salah, sell pun salah. Okay? Buy salah, sell pun salah. So beware. Kalau nampak dia sideways, kita elakkan lah. Contoh macam sampai sini kan. Kita tahu dia sideways, naik pun tidak, turun pun tidak. So kita jauhi market dulu sampai dia berlaku breakout. Kemudian baru kita ambil, kita react kepada keadaan. So bila tengah sideways, kita jauhkan diri dulu. Okay, melainkan kalau korang seorang yang cekap lah orang cekap mungkin boleh Okay, boleh tak? Jelas tak pasal 3 pola itu? Kejap lagi kita nak tengok dia punya syarat-syarat dia. Kita nak tengok syarat-syarat dia. Senang je bang, jangan pening-pening jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Kita benda yang mudah kita mudahkan. Okay, alright, boleh Goal saja tak nak bagi kita nak bagi, nampak dia cocok je, lepas tu dia naik. Okay, tak apa, bukan rezeki saya okey saja. Okay, so ada 3 pola, uptrend, downtrend dan sideways. Okay, so kita nak tengok dulu pola yang pertama. Okay, so pola yang pertama adalah uptrend. Okay, uptrend. Okay, uptrend. Saya akan sehabis boleh saya akan cuba ringkaskan bang. Saya akan cuba ringkaskan. Saya harap membantulah kalau saya ringkaskan sebab saya pun panjang-panjang pun saya pun tak berminat saya suka ringkaskan. Okey, untuk pola uptrend, untuk pola market uptrend, dia ada 2 syarat utama. 2 syarat je lah, tak ada utama. Dia 2 syarat je. Okey, dia ada 2 syarat saja. Memang saya tengok, kalau nak tengok uptrend ke, saya akan tengok 2 syarat saja. Okey. Yang pertama dia wajib, okey, dia wajib wajib break resistance. Okey. Dia wajib break resistance. Awak tak setuju ke apa, saya tak kisah sebab saya tengok macam ni. Saya tahu kalau kata dia pecah resistance tu, dia tengah uptrend. Okey, dia tengah uptrend. Okey. Yang kedua, dia haram dia haram break support. Dia haram break support. Senang je 2 je. 2 ini saja. Boleh So 2 ini je syarat dia.
Okey, boleh terima tak setakat ni? Boleh terima tak? Kalau tak boleh terima, bagi tahu saya. So saya berpegang kepada dua benda ni je. Dia naik, dia pecah resistan, okey, dan dia tak boleh pecah support dia. Okey, itu je. Okey, itu saja. Okey. Boleh. Okey, cantik. Boleh. Okey. Okey, so kita nak tengok secara teorinya apa benda tu wajib break resistant dan haram break support. Okey, kita nak tengok contoh dia. Nak tengok. Saya akan lukis-lukis sikit lah. So korang nak lukis sama-sama dengan saya, terpulang. Boleh saya sangat galakkan. Okey. Saya ambil kali hitam lah. Kali hitam. So ini adalah okey. Okey. Okey, ini yang pertama. Okey, syarat yang pertama. Okay, syarat yang pertama, okey. So dia ada break dia punya resistant, okey. Dia ada break dia punya resistant. Faham? Okey, kemudian jap, ini saya nak colorkan sebagai color merah. Okey, saya nak colorkan color merah. Tak straight lah. Dia tak straight lah. Okey, tak apalah, nampak lebih kurang So dia color merah. Ini adalah resistant dia. Okey. Kemudian dia ada support dia. Okey, support yang memecahkan resistant tu. Okey, faham So dia ada dua benda. Okey, so ini adalah satu structure. Okey, ini adalah satu structure. Jangan tanya time frame bang. Jangan tanya time frame. Ini kita secara general je dulu Secara general je dulu. Ini semua time frame ada ni Semua time frame ada. Okey. So ini adalah bentuk structure. Okey, bentuk structure. Dia break resistance. So syarat pertama dia, syarat pertama dia lulus. Okey, dia break resistance. Okey, settle Syarat pertama settle. Okey, ini syarat kedua. Okey, kemudian dia akan buat pullback. Okey, dia akan buat pullback. Pullback ke support dia Support dia. Okey. So dia bila dia pullback, dia tak pecah dia punya support. Okey. Dia tak pecah dia punya support. Kemudian dia naik. Kemudian dia naik Okey, so syarat kedua settle. Okey, syarat kedua settle. Dia haram break support. Okey, jadi bila dia pullback ni dia tak break dia punya support. Okey. So syarat pertama settle, syarat kedua settle. Okey, so saya safe to say saya akan kata dia adalah uptrend. Okey. Kemudian dia bersambung lagi. Okey, dia bersambung lagi. Okey. So kita tengok. Dia bersambung lagi kita buat sikit. Macam tu lebih kurang macam tu. Okey. So dia buat breakout yang baru dia buat breakout yang baru. Dan saya akan labelkan saya akan letak satu line sebagai dia punya resistance. So dia buat break resistance. Okey. So dia buat syarat pertama dia lah syarat pertama sebagai uptrend. Dia kena apa saya ingat-ingat ni, ya Allah. Tak apalah saya ingat pun korang terima saya cuma nak ceritakan rupa bentuk dia lah. Okey. So dia buat syarat pertama dia, iaitu dia break resistance. Okey. Kemudian dia ada support dia, support yang memecahkan resistance itu. Okey, faham? Support yang memecahkan resistance itu. Okey. So dekat sini kemudian dia pullback. Okey, dia dah pecahkan resistance dia. Okey, dia pecahkan resistance dia buat pullback ke support dia. Support yang memecahkan resistance tadi. Okey. So itu support dia. Dia pullback dan dia tak break support. Okey, dia haram break support. Okey, dia haram break support. Okey, so dia pun naik balik. Lepas dia dah pullback tu dia naik balik Okey, so dia lengkap, dia punya syarat tu lengkap. Dia tak melanggar mana-mana syarat dia So itu adalah okey, tak ada masalah.
Kemudian dia naik lah, dia buat lah bentuk-bentuk aneh-aneh tu kan. Lepas tu orang pun cubalah nak explain semua pergerakan tu, nak nampak macam power. Dia cuba explain, oh ini Tan Free ni dia naik tu ni. Biar bang, dia nak buat apa pun biar dia buat. Biar dia buat. Kita tak perlu nak terangkan, itu dia punya kerja, biarkan dia buat kerja dia, okey. Yang kita tahu, kita nak tunggu breakout resistance saja, okey. So dia break resistance. Okey, cantik. So dia dah break lagi. Kemudian kita letakkan kita tandakan resistance dia. Tandakan resistance dia. Okey, kita buat color lain pula. Kita buat color biru pula. Color biru pula. Nampak tak color biru? Color biru tak nampak sangat. Okey lah, boleh nampak boleh lah. Jap. Okey, faham? So ini dia ada resistance dia sendiri, okey. Resistance dia dan ini support dia, okey. Benda ni korang selalu nampak tau. Ini korang selalu diceritakan, okey. Bentuk dia macam ni. Tapi ada satu benda yang saya jarang tengok orang cerita. Okey. Ada satu benda yang saya jarang tengok orang cerita, okey. Dia cerita apa? Dia cakap apa? Dia cerita lah trend ni macam tu kan. Okey. Macam ni. Saya nak korang faham satu benda. Okey? Korang kena faham satu benda. Dalam structure, okey, okey? Dalam trend lah, kita sebut trend Dalam trend, okey, dalam sesuatu trend ni, setiap structure ni dia ada support dan resistance dia sendiri. Okey? Dia ada support dan resistance dia sendiri. Saya ulang, setiap structure, okey, dalam satu trend tu, setiap structure dia ada support dan resistance dia sendiri. Okey? Okey. Untuk structure yang pertama ni, ini adalah resistance dia dan ini adalah support dia. Faham? Kat situ settle Itu untuk structure yang pertama. Okey, bila dia naik lagi, ini dia buat structure yang kedua. Bila dia breakout ni, dia buat structure yang kedua. Okey. So ini adalah, yang hijau ni adalah support dan resistance untuk structure yang kedua. Okey. Kemudian dia pull back, dia jalan lagi, dia break lagi. Okey, bila dia break ni, dia jadi structure yang ketiga. Dan dia ada resistance dan support dia sendiri. Dia bersifat individual. Saya selalu cakap dia bersifat individual. Dia tidak bercampur. Ini structure ini dia tak boleh pakai support dan resistance yang ni. Okey? Ini bini dia, ini bini dia, ini bini dia. Apa jadi kalau dia ni pakai bini orang ni? Apa jadi? Bergaduh. So dia tak boleh pakai. Dia ada structure sendiri, dia ada support dan resistance dia sendiri. Dia bersifat individual. Faham ataupun tidak? Faham tak tentang individual support dan resistance? Okey, boleh terima tak individual support dan resistance? Mana boleh pakai bini orang? Nampak? Hukum alam tu tak boleh pakai bini orang So everyone ada bini masing-masing. Okey, ada support dan resistance sendiri. So pakai support dan resistance korang sangat-sangat sendiri Okey. Itu sebab bila gold ni jatuh, saya tak ada kalau nak re-entry. Okey, saya tak kalau nak re-entry. Saya biar je. Okey, sebab so ini yang orang tak cerita kat korang. Okay, so bila dia tak cerita kat korang, apa yang jadi tau? Dia melahirkan generasi trader yang buat apa tau? Okay, contohlah, sekarang ni dia tengah uptrend. Tiba-tiba dia nak tukar downtrend. Okay, dia break support yang ni. Dia break support dia. Support dia yang biru ni tau. Support dia yang biru ni. Okay, yang biru ni support dia. Kemudian dia buat breakout. Okay, dia buat breakout. Okay, korang cuba bagi tahu saya, korang pernah tak jumpa channel signal dia buat benda ni? Okey, dia buat benda ni okey, price dah breakout, price fail, zone kita fail. Tak apa, kita tunggu zone bawah sikit. Dia kata tunggu zone bawah sikit. Yang dimaksudkan adalah zone ini. Zone hijau ni dia maksudkan. Dia kata tak apa, tunggu bawah sikit. Ada zone lagi dia kata. Dia pun followers dia ramai, ada 14-15 ribu orang. Semua tunggu zone bawah ni. Okey, padahal hijau ni adalah support untuk orang ni. Dia tak ada kuasa kepada structure yang ini. Faham tak?
Ini structure yang ini dia punya support adalah di sini saja. Bila dia break, okey, dia dah tak ada apa-apa kat bawah ni bang. Okey, bila Sifu signal kata tak apa, tunggu kat zon bawah sikit, tunggu kat zon bawah sikit, ada support lagi, dia kata. Bila sampai bawah tu, apa yang jadi? Kau akan nampak 2-3 kali pecah. Okey, bila pecah dia suruh tunggu lagi zon, dia suruh tunggu lagi zon. Tak ada bang, tak boleh bang, tak boleh. Saya selalu bagi tahu, tak kisahlah dalam live ke dekat elite ke, saya cakap struktur lama jangan layan. Okey, struktur lama jangan layan. Ini semua struktur lama. Okey, bila dah breakout, dia dah buat struktur baru, ini dah tak ada apa-apa. Dah tak ada apa-apa kau nak tengok. Bila ini break lagi, ini dah tak ada apa-apa kau nak tengok. Okey? Dia individual. Dia bersifat individual, faham tak? Ada orang panggil tak valid lah, terpulang. Tapi dia bersifat individual. Okey? Bila ini jadi, bila struktur pertama ni dah break, okey, dia dah jalan, dia buat struktur yang kedua. Okey. So support dan resistance ni tak boleh pakai dah. Faham tak? Jangan pakai dah. So kalau kau pakai lagi, dia akan jadi macam ni. Okey? Apa yang jadi dekat gold malam ni? Apa yang jadi kat gold, itulah dia. Nampak tak apa yang jadi kat gold? Okey, tengok. Nampak tak? Yang mana yang bercita-cita nak buy tu, nampak? Saya ada position buy juga, tapi bila dah kena break even, biarlah, sebab benda tu kena tunggu struktur baru. Okey? Korang tengok sendiri Nampak tak? Dia hormat lagi tak? Dia hormat lagi tak? Dah kacau bini orang, habis lah Dia dah tak ada hormat Nampak tak? Betul, benda tu support, benda tu resistance, tapi bukan untuk dia. Okey? Bukan untuk dia. Support ini, okey, support yang saya gariskan ni, ini bukan dia punya. Okey? Ini bukan dia punya. Ini bukan dia punya. Faham tak? Ini bukan dia punya. So bila berlaku, bila turun, okey, adakah turun ni support dia naik? Tidak, dia akan pecah terus. Percaya cakap saya. Okey? Dia bersifat individual. Okey. So setiap struktur tu dia ada support dan resistance dia sendiri. Settle dekat situ diorang cakap wholesale guys. So kena tahu bila kata dah settle semua, okey, dia akan pecah. So kat sini saya tadi kena break even. Korang tengok saya tak ada sorok-sorok pada korang. Dia jadi break even. Okey, dia jadi break even. Saya kena break even. Saya tak ada color nak entry dah. Okey, saya tak color nak entry dah sebab saya tahu dia kena buat satu struktur baru untuk naik balik. Okey, untuk naik balik. Selagi tak ada struktur baru, saya takkan masuk. Okey, boleh jadi dia terus turun Dia terus turun. Korang akan nampak benda macam tu. Dia kacau bini orang, tak ada hormat. Dia kacau bini orang Aduh, tak boleh lah macam ni. Market bukan kita punya guys. Itulah ayat diorang padahal diorang tak faham benda ini diorang tak faham benda ini. Benda ini berlaku. Mungkin saya cara saya mungkin sedikit berbeza daripada orang lain. Saya minta maaf kalau mengguris perasaan korang saya minta maaf. Tapi saya kena cakap benda ni Saya kena cakap. Saya tahu pasal benda ni dan saya kena cakap. So minta maaf kalau ada yang terasa hati ke, minta maaf. Okey. Kalau SBR RBS macam mana? Okey, SBR RBS. Ini pun satu lagi Okey. So kita tengok. Saya sentiasa berpegang kepada satu perkara. Okey? Saya sentiasa berpegang pada satu perkara. Bila dia break, bila resistance buat breakout, okey, bila resistance kalau janda boleh tak? Jangan cerita janda. Aduh okey, bila resistance breakout, resistance price akan sentiasa pull back pada support yang memecahkan dia. Okey? Pada support yang memecahkan dia, okey? So contoh macam case ni saya saja buat macam ni breakout, dia akan test support bawah ni. Okey, sebab dia tak ada support lain dah. Okey, bila dia naik, dia buat breakout lagi. So korang akan nampak macam ada dua support. Okey, padahal support ni yang memecahkan dia. Okey? Dan saya cuba lagi buat. Okey, ada tiga benda. Tiga ni mana support yang korang nak. Okey, tapi support yang memecahkan dia, itu support yang dia akan pull back. Okey, kalau support ni pecah, janganlah pandang-pandang dah support-support ni semua ni. Ini dah tak ada apa-apa makna dah. Okey, dia akan pecah terus. Sebab dia ini dah jadi trend reversal. Okey, reversal trend. Boleh Saya duk backtest M15 tu hari baru faham nak entry time bila. Inilah dia confirmation entry. Terbaik Mahathir Razak. Dia nampak ni Mahathir Razak, dia dah buat dia punya backtest, dia dah faham. Okey, dia dah faham. Okey, itu je sebenarnya.
Confirmation entry. Sebab saya tak selalu pakai istilah confirmation entry tu. Sebab confirmation entry ni bila sebut confirm tu, dia confirm profit. So saya tak boleh nak bagi dekat confirm Waalaikumsalam Papa. Papa. Wow, salam 100 pip. Wah, kenyang Papa Tadi saya masuk live Papa Afkar dia tengah sell. Okey, tak apa. Okay, tadi ada kawan yang tanya pasal SBR RBS. Okay, so satu misconception yang bila saya tengok ramai orang sebut dia kata apa, bukanlah ramai orang kata sebut, adalah beberapa orang yang sebut bila break resistance, bila break resistance ni automatic jadi support, itu misconception saya okey lah, saya respect, itu dia punya analisa, saya respect, tapi saya tak akan pakai benda tu, sebab saya tak bersetuju dengan benda tu. Jangan kata saya merendahkan orang lain tau, tidak. Saya menceritakan daripada side saya, saya ceritakan trading saya. Saya takkan bila dia break resistance, saya takkan sebut resistance tu terus jadi support, tidak. Dia ada condition dia. Antara condition dia apa? Contohlah kita tengok kat sini. Tengok kat sini. Okey. Jap. Contohlah. Okey. Contohlah dia punya support yang memecahkan tu, okey. Ada dekat dengan resistor dia. Ini contohlah salah satu dia. Okey. So support yang memecahkan resistance tu ada di area resistance. So bila dia nak pull back pun, dia akan pull back dekat area resistance juga. Okey. Ini salah satu contoh yang bila berlakunya resistance become support. Ini salah satu contoh dia. Ada banyak lah sebab dia condition dia, tapi bukan every time dia break resistance terus jadi support. Tidak, bukan. Support lah, resistance lah. Tapi ada waktu dia akan jadi macam tu. Okey, ada waktu dia akan jadi macam tu. Mungkin ini lagi halus Dia lebih kurang macam tu halus gila Dia so support tu ada dekat kawasan resistance. Okey. So kalau dia pull back pun dia akan pull back dekat area resistance juga. Okey. Lebih kurang macam itulah Tapi kalau awak kata asalkan pecah resistance dia terus jadi support, itu saya tak setuju. Dia ada syarat dan ketika dia. Bukan kata setiap kali pecah support terus jadi resistance, tidak. Okey. So settle. Ini adalah polar uptrend. Okey. Boleh tak? Kat sini boleh tak? Faham tak? Kalau faham, korang komen faham, kita akan proceed sikit. Kita ke depan sikit. Faham. Ni macam dari RTM apa? RTM radio juga. Kalau nak cut loss, break body ke break shadow? Break body bang. Tunggu break body. Understand? Cantik. Azlin ada. Azlin Hashim. Dan SS Ades. Ades ni tiap hari ada. Tapi nominal buy. Ades ni tiap malam ada. Korang jangan tak tahu, Ades ni dia bukan trader biasa dia trader elite tu dia trader yang power ni. Tapi dia setiap hari dia ada join live saya. Terima kasih Ades terima kasih. Okey. Termination man. Teknik mantap cikgu. Modal PM saya secara personal, dia orang bagi tahu aku pakai macam ni, dapat macam ni lah. Aku pakai breakout theory ni, aku dapat grow macam ni lah. Aku dah tak MC lah. Saya benda-benda macam tu sangat seronok saya dengar. So kalau korang study breakout theory ni, korang dapat achieve something, korang bagi tahu saya. Dia bagi tahu saya sangat seronok So saya tahu saya tak bercerita sendiri saya tak short sendiri. Okay, cikgu boleh pergi dekat chat tak? Jari kita pergi dekat chat. Okay, RTM read the market. Yes.
Read the market. Faham. Okay, read the market. Boleh. Masih sell gold satu lot. Run 120 USD. Terbaik bang, terbaik. Top RTM tu untuk guru CMS. Okay. Support local. Okay, tak perlu look to the left lagi ke? Dia macam ni, look to the left tu. Awak kena betulkan sikit. Bukan look to the left tau. Look to your immediate left. Look to your immediate left. Okay, maksudnya berdekatan ataupun CMP orang panggil, current market price. Okay, area current market price. Contohlah CMP dekat sini. Awak tengok to your immediate left. Okay, immediate left. Bukan left terus. Janganlah garis support resistance daripada tahun 1970-an. Okay, jangan tengok macam tu. You tengok you to your immediate left. Okay, boleh rasa macam nak give tapi tak cukup profit lagi. Tak apa geng, tak payah bagi give pun tak apa. Tak apa. Yang bagi tu saya ucapkan terima kasih, saya hargai. Okay, tapi jangan rasa korang perlu bagi saya give tau. Cukup dengan korang study dan korang buat profit untuk korang. Cukup cukup setakat tu. Breakout theory really clean sheet, merungkai keserabutan. Okay, boleh Okay, alright. Jauh jangan dikenang. Okay, so yang kedua, pola yang kedua. Okay, tadi pola yang pertama adalah uptrend. Okay, saya kena cerita benda ni sampai habis tau. Memang benda ni bosan, saya tahu benda ni bosan, tapi korang kena tahu. Okay, korang kena tahu. Okay, so yang kedua adalah downtrend. Benda kena tahu, saya kena cerita kalau tak perlu saya tak cerita. Okay, benda yang kedua adalah downtrend. Sambung nota downtrend. Cerita pula panjang-panjang lah. Okay, so syarat dia yang pertama, dia ada dua syarat juga, sama juga kita tak payah ingat panjang. So downtrend syarat dia wajib. Okay, dia wajib. Dia wajib break support. Okay, dia terbalik saja. Dia wajib break support dan dia haram break resistance. Dia haram break resistance. Okay, ada dua syarat juga. Boleh Okay, so rupa dia macam mana? Geng? Saya copy paste daripada atas punya line. Malas nak buat line baru malas. Okey, macam tu. Okey, bagi lawa sikit. Kan korang nak screenshot malu lah saya line bengkok. Aduh melukis pula aku malam ni. Apalah aku buat ni? Apa aku buat kat sini geng? Baik saya tidur tapi tidur pun tak ada apa-apa juga kan. Tak ada dapat apa-apa kan. So kita pun ceritalah.